أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين الحكمة، وافتح علينا من لدنا علما، كما فتحنا بسيد النبي بحق طه أبي الكونين وجد الحسنين أبي الباط والقسيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Allah yang menolak kamu keluar daripada perut ibu-ibu kamu, padahal dalam keadaan kamu tidak tahu sedikit pun daripada ilmu, tetapi Allah Ta'ala bekalkan segala pendengaran, penglihatan dan akal fikiran. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba yang bersyukur. Sadaqallahu maulana al-azim. Jutaan ribuan terima kasih kepada pihak masjid jika Sungai Nibongsa kerana sudi jemput hamba al-fakir untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudari ahli jemaah, yang mudah-mudahan kita semua dalam rahmat, syafaqah, mawaddah Allah Subhanahu wa taala, dalam cinta, kasih dan sayang Allah. Jadi saya bukan mari untuk mengajar lah, kerananya saya pun orang jahil dan sedang belajar. Mudah-mudahan sampai mati pun belajar, karena itulah yang dituntut dalam agama kita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak kita baby sampailah kita mati. Maka sebab itulah, sekiranya ada salah dan silap apa yang saya sampaikan pada saudara-saudari sekalian, maka sudilah kiranya orang-orang yang berlebih berpengetahuan, alim ulama, asatizah, tuan imam, siapa sahaja yang lebih alim daripada saya untuk menegur dan menasihati. Mudah-mudahan teguran yang baik, nasihat yang betul dapat menambahkan lagi ilmu yang sedia ada kurang di diri saya. Seterusnya, saya berasa kekok. Kata orang Kelantan ni kekok. Nak ceramah di Penang. Kerana saya ni lorak Kelantannya sangat pekat. Ada pun hak saudara-saudari tengok tahun lepas dalam TV, televisyen Astro tu, pencetus ummah, pemusnah ummah kau berapa tu, 3 minit tu boleh lah cakap KL Lumpur, 3 minit, tapi 3 jam tak boleh. Maka sebab itulah saya rasa nak minta izin juga untuk saya rasa saya berada di Kota Baru. Maknanya saya kena cakap Kelantan. Tak boleh kecek Penang ni. Kecek KL Lumpur pun tak boleh. Walaupun saya duduk lama dah KL Lumpur ni, tapi tetap lorak Kelantan tu sangat pekat. Kerana saat saya lahir dulunya, boleh jadi orang lain minum susu, saya tu minum budu. Orang lain pakat minum susu ibu, saya ni minum budu terus. Dengan orang Indonesia pun saya cakap Kelantan. Maka sebab tu dah hari tu masa di Haul Akbar Wali Songo, bila
Kiai Ali Badri hafizahullah taala minta supaya bangun bagi tausiah dalam majlis dia. Hai kata tak boleh. Kalau saya bagi tausiah ke orang Indonesia mampus tak faham sepatah haram apa. Nah, apa yang saya cakap. Maka tak boleh lah. Nah. Orang Arab baru cakap Arab. Selain daripada tu semua kecek Kelantan. Nah, hatta orang putih pun kecek Kelantan. Nah, because I love you tu boleh ah. Itu ni. Lain pada tu tak boleh. Jadi kalau tak boleh nak faham, insya-Allah boleh bertanya. Nah, bukan benda payah sangat. Nah, kita tak boleh jadikan alasan lorah untuk kita tak mampu untuk mendengar. Kerana lorah Kelantan ni sebenarnya antara bangsa dah. Rekat lorah antara bangsa. Nah, kerana ada orang Mesir ahli majlis fatwa. Al-Azhar Cawangan Tontoh. Namanya Syekh Muhammad Ghanim. Syekh Muhammad Ghanim Al-Azhari. Dia boleh bercakap Kelantan pekak. Bila dia on air di IKIM.FM, orang Kelantan telefon tak faham. Tak faham dia bercakap Kelantan. Pekak tak pekak dia bercakap. Dia orang Arab lidah hok makan unta, makan kurma pun boleh bercakap Kelantan. Nah, bukan setakat faham cakap Kelantan. Takkan kita orang sama-sama satu Malaysia tak boleh nak faham. Nah, insya-Allah. Tapi tak apa kalau tak faham boleh tanya. Ada satu masjid di Kuala Lumpur tu lah. Masjid Az-Zakirin, Selayang. Hamba mengajar sana lama dah, belum pada PU lagi lah. Baca kitab Penawar Bagi Hati. Satu hari hamba tanya ada soalan kalau ada. Tiba-tiba satu orang pokcik ni angkat tangan. Tua dah dia nya. Angkat tangan. Ustaz, saya nak tanya ustaz. Saya bukan nak tanya hukum, nak tanya masalah ustaz duk bahas dalam kitab ibarat ke apa semua saya tak boleh tanya tu. Waktu saya faham. Cuma saya ni tak faham sejak ustaz mari mengajar lagi. Dua patah perkataan. Pertamanya tubik, yang keduanya royak. Nah, tubik, royak. Apa dia? Tubik, royak. Nah, jadi mudah dia tanya kita boleh jawab lah. Dia kata tubik ni maksudnya keluar. Nah, dia daripada perkataan orang putihnya tubek. Nah, dan mana keluar. Itu asal dia. Gitu juga royak. Royak ni asalnya daripada bahasa Arab. Nah, riwayah. Kalau orang Ganu, Ustaz Azhar Idrus dia panggil kabo. Orang Ganu kabo ada ni. Kabo ni bukan bahasa Ganu asli, bahasa Arab. Khabar. Mana? Khabar. Royak juga masuk bagi tahu. Ni bahasa Melayu kita hak asal bagi tahu. Hak tu bagi tahu. Beri tahu, bagi tahu. Itu bahasa Melayu asli. Nah, ada pun bahasa hak logat Kelantan ke logat Ganu ke Pantai Timur khususnya semuanya pinjaman dah banyaknya. Nah, kalau Ganu panggil kabo, orang Kelantan panggil royak. Kabo daripada Arabnya khabar. Nah, royak asal daripada Arabnya riwayah, cerita. Nah, bagi tahu. Nah, riwayah. Jadi royak, riwayah, royak. Nah, jadi gitu. Oh, dia pun faham dah ustaz. Tak ada apa dah beres lah. Senang kena tu ni. Baik. Saudara-saudari sekalian, marilah sama-sama pertama sekalinya kita merasakan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di dalam relung hati jiwa sanubari qalbu sirri batin kita, kerana Allah Subhanahu wa taala banyak sangat mengerniakan nikmat yang tidak mampu untuk kita nak bilang dengan jari jemari kita. Nah, sehingga Allah Ta'ala gunakan lafaz mufrad dalam ayat di Quran. Wa in ta'uddu ni'matallah. Kiranya hai manusia kamu nak bilang satu sahaja nikmat yang Allah bagi pada kamu. Jangankan nak bilang yang banyak. Nah, satu je. La tuhsuha, kita tak mampu nak bilang. Tak mampu nak bilang. Mana? Nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat sifat pelihat ada di anak mata. Nah, paha anak mata tu pula ada dua butir.
Nah, ada orang panggil kerangka untuk diletakkan dua berbola mata kita. Dan mata kita bukan putih semuanya. Nah, putih keliling dan ada hitam dia. Ada mata kecil yang berwarna hitam dalam warna hitam yang bulat di tengah-tengah. Nah, ada kelopak mata. Nah, di hujung kelopak mata ada bulu mata. Nah, itu ni. Atas pada bulu mata dan kelopak mata ada bulu kening. Pas 2 biji pula. Bukan raja. Itu ni. Dua pula, dua. Allah. Nah, pas terletak pada muka. Bukan di belakang, di hadapan. Tengok. Tu baru sikit baru tu. Nah, kalau Allah Ta'ala letak mata kita di papan punggung, oh jawab dia tak pakai spanduk, cak boya mengakuk lah kita. Nak selok semua kain pelekat dah tu ni. Kenapa? Tak nampak mata duk papan punggung. Allah Tuhan dia pandai sungguh dia buat kita comel loteng. Nah, insya-Allah hidup comel loteng. Lama tak dengar tu dah tu ni. Comel loteng. Comel sungguh. Ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian kita. Nah, sehari 24 jam kita bernafas 124,000 nafas. Baik saat kita ingat ke dia atau saat kita tidur kerah-kerah. Tidur kerah-kerah tu kita bernafas. Nah, Allah Ta'ala tak berhentikan nafas kita. Semua tu anugerah nikmat daripada Allah. Tapi kadang-kadang kita tak berasa nikmat, tak berasa berharga, tak rasa orang panggil satu anugerah kerana tak nampak bulan-bulan bil kena bayar. Nah, tak sampai di rumah kita satu bil pun untuk minta kita bayar. Nah, bayar bernafas banyak sangat bernafas. Nak bulan ni banyak sangat mu bernafas ni. Minta tolong bayar parak sikit. Tak ada. Tak pernah sampai satu bil daripada Allah untuk minta kita bayar nafas, bayar penglihat, bayar pendengar. Nah, usahakan GST. Nah, itu ni. Bayar harga pokok pun dah. Free. Apabila free begini, kadang-kadang kita tak berasa nikmat daripada Allah. Ini orang panggil satu daripada ujian. Nah, padahalnya Allah Ta'ala firman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Nah, pada hari akhirat kelak, kita akan disoal daripada bagai-bagai nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan pada kita. Nah, banyak sangat nikmat. Nah, dalam banyak-banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala tekankan dalam ayat yang hamba baca tadi, 3 nikmat yang paling besar. Nah, nikmat yang paling hebat yang orang panggil kalau kita gunakan betul-betul 3 nikmat ini, terbezalah kita di antara menata, di antara kejadian Allah Ta'ala yang lainnya. Mana? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang tolak kita keluar daripada perut ibu-ibu kita. Allah yang tolak kita keluar. Bukan ibu kita nak. Kalau ikut hati ibu-ibu kita, bila doktor kata tahniah puan sudah mengandung sebulan, 2 bulan. Ikutkan hati dia selalu. Segera dia nak beranak. Tak sabar nak tengok anak. Tapi tak boleh. Dia kena mengandung sampai 9 bulan. Nah, lebih kurang 9 bulan lebih, 8 bulan lebih, 9 bulan. Tidak sampai 9 tahun. Nah, tak ada orang perempuan mengandung sampai 9 tahun, tak ada. Tidak kata perut bucik, kata perut bucik hok bila mengandung. Kata 10 tahun lalu lah ni mengandung, tak beranak-beranak. Oh pelik, tak ada. Nah, bila sampai 9 bulan lebih kurang, Allahu akhrajah. Allah yang tolak kita keluar. Min butuni ummahatikum, daripada perut ibu-ibu kita. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kita tak tahu gapo satu. Syai'a isim nakirah, jatuh di halaman nafi, yufidul hasra, memberi makna hasar. Tak erti sedikit pun daripada ilmu. Nah, siapa dia pun dia, nah, apapun pangkat dia sekarang, bagaimanapun dia sekarang, masa dia lahir daripada perut ibu dia tak erti gapo satu daripada ilmu. Nah, tu iman tak ada. Tu iman masa keluar beranak mula dia tu jadi tu iman lalu akad takbiratul ihram tak ada. Tu khatib tak ada ke? Nah, keluar tu terus ambil tokak tebah.
Ittaqullah, usikum wa iyaya bitaq. Pasal mati tu ibu dia kalau keluar tu ketebah lalu dah. Nah, tanya Profesor Madya mana pun, keluar daripada perut mak, pandai dah buat fizik kimia bayu tak pandai. Semua dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Tu asal kita. Nah, jahil. Asal kita tak tahu gapo satu. Asal kita belum kita diberikan orang panggil pengetahuan, asal kita tak tahu gapo satu. Wa ja'ala lakumus sam'a, tapi Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala bekalkan pendengaran, segala pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidata, dan segala akal fikiran. Kenapa Allah Ta'ala tekankan 3 perkara tadi? Walhanya Allah Ta'ala bekal ni banyak dah. Tidak kata pendengaran, penglihatan, akal fikiran sahaja, semuanya Allah Ta'ala telah bekal. Kaki kita ni hak ada sekarang, hak ada malam ni bukan hak kemarin baru ada ni. Hak sejak dah perut umuk lagi ada. Nah, tidak kata bangang, weh ada kaki dah seputung lagi. Ada. Nah ni. Kaki hak ada kita guna, tangan yang kita guna pada hari ni hak ada sejak daripada perut umuk lagi. Allah Ta'ala bekal. Dalam perut ibu tu Allah Ta'ala bekal dah. Kaki, tangan, perut, telinga, mulut, suara. Tapi Allah Ta'ala tekankan 3 perkara tadi. Kenapa Allah Ta'ala bekalkan dalam perut umuk lagi? Walau nak gunanya luar daripada perut ibu. Bukan nak guna kaki tangan dalam perut umuk. Dalam perut umuk ni kita tak guna kaki tangan kita. Tak ada seorang mak yang mengandung bila nak makan dia ambil sudu gerpu dia cocok kat dalam mulut dia. Kenapa? Anak dia nak guna sudu gerpu juga dalam perut nak makan. Ada. Nah, tidak pun 2 orang laki bini, suami isteri duduk 2 orang, tak ada seorang pun budak kecil dalam rumah dia. Tiba-tiba bunyi menangis. Anak siapa? Anak dalam perut menangis dah. Dengar apa keluar? Ada? Tak ada. Walhal suara tu ada dah. Tapi tak guna dalam perut mak. Nak guna bila? Bila Allah Ta'ala tolak kita keluar, saat tu kita boleh guna segala apa yang Allah Ta'ala telah bekal dalam perut mak kita. Tapi dalam banyak benda Allah Ta'ala bekal, Allah Ta'ala sebut 3 perkara. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu semua, hai manusia, jadi orang yang bersyukur. Mana bersyukur ni bukan dengan makna ambil wasabah 24 jam alhamdulillah alhamdulillah hayung depan orang kayu kokak ke apa. Nah, itu baru ucapan tahmid. Tidak semestinya orang yang mengucapkan alhamdulillah itu ialah orang yang bersyukur. Nah, dia masuk kedai tikar nombor ekor, boleh 50,000 judi. Dia keluar tu dia cium duit dia. Alhamdulillah. Nah, syukur pada Allah. Syukur orang panggil gitu. Kalau apa dia syukur dia ni. Orang tak panggil syukur gitu. Karena syukur ni makna tasarruful 'abdi 'ala ni'mah ila ma khuliqa li ajlih. Kita jadikan segala pemberian yang Allah Ta'ala bagi pada kita mengikut apa hikmat apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Apa ia dijadikan. Apa hikmat dia dijadikan. Nah, itu makna syukur. Bermakna Allah Ta'ala kata la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kita menggunakan sam'a wala absara wala afidata mengikut hikmat apa ia dijadikan. Kalau dengar semata-mata mendengar, tapi mendengar benda yang tidak dapat menambahkan keimanan dalam jiwa dia, maka tak ada beza dengan lembu kubah. Melihat semata-mata melihat, tak buta. Tapi tak pernah melihat Al-Quran dan tulisan-tulisan alim ulama, maka tak ada beza dengan lembu kerbau. Otak akal ada, tapi hari-hari duk fikir bagaimana nak penuhkan perut kita dengan makanan. Siapa sanggup beratur? Itu ni. Terkejut saya lepas Jumaat tadi. Ustaz kita bawa kita pergi makan nasi kandang. Beratur. Tengah panas beratur nak makan nasi ni. Dahsyat bah. Padahal nak makan kunyah telak, lepas tu berok. Pas berok, ia tak ambil tahi, letak semula dalam rumah. Jatuh ke mana? Ya flash masuk dalam loji tahi tu. Tapi sanggup beratur. Jadi kalau akal semata-mata fikir untuk penuhkan loji tahi, maka tak ada beza dengan menatah.
Maka apakah hikmat ia dijadikan? Nah, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu buat sesuatu perkara yang kamu tidak ada ilmu pada perkara tersebut. Nah, kenapa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kerana segala pendengaran, penglihatan dan akal fikiran kita semua sekali akhirat kelak akan disoal oleh Allah. Bermakna akal fikiran, pendengaran dan penglihatan ialah 3 alat yang besar untuk kita manusia dapat idrak, dapat tangkap segala maklumat di luar daripada kepala otak kita masuk dalam diri kita. Subhanallah. Nah, itulah orang panggil hikmat dia dijadikan. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kita buat sesuatu perkara yang kita tidak belajar pada perkara tersebut. Lebih-lebih lagi umuruddin. Nah, umuruddin. Perkara dalam agama kita. Nah, bermakna mesti kita kena belajar. Mesti kita kena mempelajari ilmu agama. Nah, kerana lebih-lebih lagi kita yang ada 3 alat tadi. Nah, lembu, ada pendengar, ada penglihat, ada akal gharizi, ada. Tapi dia bukan orang panggil makhluk yang punya ciri-ciri untuk menimba ilmu. Tak ada. Nah, tak ada. Kita sebut, kita mari ceramah atas padang luar, tapi tak ada seorang pun manusia, lembu belaka. Nah, wahai lembu bertakwa kepada Allah. Orang kata gila. Gila lalu, gila yang ni. Ceramah ke lembu kata ni. Kenapa? Lembu bukan jenis makhluk hok dapat idrak ilmu. Nah, tapi dia reti kalau lapar cari rupuk nak makan. Nah, sakit perut cari jamban nak berak. Kata ni. Atas padang boleh berak. Nah, puasa kerah nak bening, dia boleh bening, boleh belaki. Kata ni, lembu pandai belaki. Nah, pandai bening. Kalau lembu tak pandai bening, pupuh lama dah daging lembu. Nah, kita tak boleh nak makan dah lagi lembu. Ni lembu pas zaman kita boleh makan. Berarti lembu pandai berbening. Kalau manusia hanya qadah hidup reti lapar cari makan, nak tidur cari kandang, nak berak cari jamban, nah, nak bening, nah, bahasa kerah cari bening. Tak ada beza dengan nata lembu. Lembu 3 tu. Yang membezakan kita kerana kita mempunyai 3 alat tadi, dan bila kita gunakan dia, kita menimba ilmu. Tengok orang yang buta, bermakna lorong ataupun jalan untuk dia menimba ilmu semakin kurang. Nah, buta. Walaupun jalan luah, lubang yang ada depan dia tu lebih luah daripada kawah gunung berapi lagi, tetap dia jegeluh masuk jatuh dalam lubang. Kenapa? Kerana dia buta. Orang pekak. Nah, walaupun hon lori tu derah bunyi. Nah, bergegar tiap-tiap arah. Gompak, tetap dia mati kena tepuh kalau lari kerana dia pekak tak dengar. Nah, orang gila. Orang tak ada akal. Walau nasi kerabu ni sedap. Kita sebut nasi kerabu lah kata ni. Kalau sini nasi kandar. Kata ni. Nasi kerabu ni macam-macam jenis ada. Kerabu, sayur, gini, daging bakar, gapo, ada belakang dengan budu gapo. Nah, tapi dia tolak nasi, dia ambil tahik yang makan. Kenapa? Kerana ia tak segar. Nah, ia gila. Pas kita mendengar boleh. Nah, melihat dapat. Dan fikiran kita pun sihat. Nah, kerana kita bila orang bagi nasi kita makan. Nah, kita tak makan tahik, kita makan nasi. Ini bermakna kita makhluk yang sangat hebat dan sangat sesuai untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Nah, anak kita, hak kecil, kita suruh dia pergi beli di kedai. Nah, tanya dia, "Mek, awal pergi beli sayur, pergi beli beras seguning, telur sekapik, garam, nah, 1 kilo, gula 1/2 kilo." Anak kita hak kecil ni dia boleh pergi ke daruncik, dia sebut sebagaimana yang kita besar. Hebat sungguh. Masya Allah. Tengok. Ini manusia mempunyai ciri-ciri untuk menimba ilmu. Kalau kita tebing besar ke lembu kita, ke kucing kita, tak boleh. Hala duit, apa dah ni? Dia beli barang, tahu tak?
Awal juga lembu. Nah, orang dulu dia saya ke menata, you nama ni, comel, tomok lah macam-macam. Nah, tak reti. Karena dia bukan ahli pada menimbuk ilmu. Tiba-tiba manusia yang Allah Ta'ala bagi alat untuk idrak ilmu, tapi tak ambuh idrak ilmu. Bermakna manusia ni manusia yang kufur dengan nikmat Allah. Nah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu hai manusia kufur dengan nikmat aku. Mana kufur dengan nikmat Allah Ta'ala bagi tidak digunakan sebagaimana yang dikehendaki. Nah, tidak digunakan untuk mengenal Allah Ta'ala. Walhal kita, roh kita telah mengenal Allah Ta'ala di alam arwah. Nah, roh kita telah mengenal Allah Ta'ala di alam arwah. Ketika mana Allah Ta'ala tawarkan kepada segala langit dan bumi serta gunung ganang bukit bukau untuk pikul amanah agama Allah. Semua makhluk Allah yang hebat-hebat besar-besar ni tak mampu nak pikul. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal. Nah, amanah ni telah ditawarkan kepada segala langit, 7 lapis langit, wal ard, dan segala bumi, 7 lapis bumi, wal jibal, bukit bukau, gunung ganang, sebagai makhluk yang besar, paku bagi bumi, tak mahu bagi gempa bumi, berayuk bumi. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Gunung ganang, langit, bumi yang begitu sekali hebat, besar, tak mampu untuk pikul. Langit kata ke bumi lah, ya Tuhan. Hai, bumi kata berapa aku pula? Nah, kau bukit lah. Tak mampu. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Semua tak mampu pikul. Wa hamalahal insan. Allah Ta'ala sebut kita manusia lah yang nak tanggung urusan agama Allah. Semua manusia masuk dengan hamba tu, nenek kita, saudara-saudari semua, anak cucu cicit kita lagi akan datang, sebut kata manusia, hamalahal insan. Manusialah yang sanggup untuk pikul hukum Allah. Tapi Tuhan kata innahu kana zaluman jahula, tapi manusia ni ramai yang zalim pada diri sendiri, jahula, bodoh kerana tak mengaji. Kasar ustaz, bodoh selalu. Kalau kali pertama mari masjid orang, bawa jepuk banding ni. Oh. Dah Tuhan kata bodoh nak kata wano. No. Tuhan tak kata bodoh ustaz, Tuhan kata jahil. Oh, jahil itu bahasa Arab. Bahasa Melayu panggil bodoh. Dah. Oh. Ni orang kita ni tak boleh kena Arab baru sejuk rasa ni. Oh, kalau kata ke dia, oh, enta ni jahil lah. Dia rasa sejuk, seronok kata. Tarik nafas kata naam tu. Naam, ana jahil. Oh, ngaku tu. Kalau kata mu ni bodoh, oh sedap kata kau orang bodoh. Mu cerdik sangat ah. Mu hebat sangat ah. Mu alim sangat. Marah lalu dah. Walahanya ya marah weh. Nah, walahanya hak tu lah ya. Nah, jahil dengan bodoh ni hak sama. Marah sungguh kan. Kursi pun marah dah. Walah hak sama ya. Sabotah kau ada ni. Nah. Walah jahil dengan bodoh dia tu lah. Arab Melayu. Tapi orang kita ni tak boleh. Bunyi Arab baru berjuru. Baru suruh sejuk. Nah, walah Islam tak suruh kita jadi Arab. Nah, Islam ni agama yang sangat fleksibel. Orang di kutub utara, kutub selatan boleh beramal. Nah, siapa kau zaman hok pakai kereta, pakai kapal terbang flight pun boleh beramal dengan Islam. Walau zaman Nabi tak ada kereta, tak ada tak ada kapal terbang, ada unta dengan kuda. Tapi tetap zaman kita boleh beramal. Tak masuk dalam bid'ah. Kata ni. Tidak kata nak amal hak Nabi ni tak boleh lah. Nah, dah Nabi ni pakai unta kan? Pakai kuda, kita pun pakai kuda juga, lekuk dah tu ni. Jimat pun jimat. Nah, minyak tak kena bayar, minyak naik lah ni. Nah, tu pun tak kena, unta. Kata ni. Dok. Tak perlu. Ayah kata hak tu bukan agama. Oh, pelik juga puak ni. Ada juga hak bukan agama. Dah, bermakna agama ni ada terpisah daripada urusan dunia kita. Pelik. Nah, walah kita sendiri sudah tahu kalau hanya memisahkan politik sahaja daripada agama sudah masuk dalam orang yang fasik. Nah, menghalalkan pemisahan di antara siasah dan agama tu boleh bawa pada kekufuran.
mengamalkan pemisahan di antara agama dan siasah itu juga fasik, menghalalkan pemisahan itu kekufuran, itu baru siasah. Walhal kehidupan kita bukan penuh dengan politik belaka. Tak ada. Kau ada orang bangun tidur tu takbir. Bangun tidur hidup Melayu ada. Ada. Bangun tidur baca doa dulu, basuh berok dulu, kecing dulu. Nak berepoh dulu, makan nasi kerabu dulu, makan roti canai dulu. Nah itu ni, hijau cari makan dulu. Bermakna setiap juzuk kehidupan kita, baik gerak atau diam, tidak pernah terpisah daripada hukum Allah. Tidak pernah terpisah daripada agama. Tidak ada satu saat pun kita berpisah daripada hukum Allah. Hatta basuh berok pun disebut dalam kitab-kitab agama kita. Bagaimana cara basuh berok? Nah, ingat ke mana kali? Nah tadi, sekecil-kecil benda, sekecil-kecil perkara dalam Islam sehingga bak yang paling besar meretah dunia, meretah negara disebut dalam agama kita. Data-data dia ada juga benda yang tidak dalam agama. Mana? Naik kereta, pakai mikrofon, kan? Itu bukan agama dia kata, itu dunia. Antum a'lamu umurid dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Dah kalau bukan urusan agama, bermakna naik kereta mari masjid tak dapat pahala. Kerana hak Nabi sebut jalan kaki atau naik kenderaan seumpama kuda, tiap langkah unta. Dah tayar dia tak lakah, dia gelek. Ni, dia bergelek atas minyak tak belebok ni. Dah tak masuk dalam hadis Nabi dapat pahala mari masjid. Nah, dengan motor, dengan kereta. Ya, kalau pakai lagu tu makna bid'ah ya. Kalau pakai makna bid'ah lagu tu, kalender takwim hijrah ni soyok takwim hijrah. Nah, zaman Nabi mana pakai takwim hijrah? Tak ada zaman Nabi takwim hijrah ni. Nabi tak pernah ada kalender hijrah. Nah, ni berapa hijrah dah kita ni? Tak ada. Ini kalender takwim hijrah Nabi sengeh depan gambar Nabi. Tak ada. Nabi tak ada takwim hijrah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi ni pakai berapa? Pakai tahun gajah. Ni. Tahun gajah. Orang dulu bila peristiwa besar berlaku di tanah air dia, di tempat dia, di negeri dia, di negara dia, dia akan namakan tahun dengan peristiwa tersebut untuk mudah cam. Nah, contoh kami di Kelantan ada peristiwa besar dia panggil banjir besar, boh merah. Nah, kalau orang Kelantan ada dok sini tak tahulah. Nah, ada dah boh merah. Dah, tahun boh merah. Jadi bila orang tanya ni anak lahir bila ni? Mak, ni anak tahun boh merah dah ni. Jadi cah. Kenapa peristiwa berlaku besar boh merah lah macam-macam. Penang ni ada tak? Zaman-zaman dulu. Ada tak? Ada leh. Kau tak ada? Tak ada peristiwa besar berlaku. Santai biasa. Relax sungguh orang Penang. Orang paling santai ni. Tak ada peristiwa besar berlaku ke apa dah? Allah. Zaman Mekah mula tahun gajah. Nah, peristiwa gajah bukan makna gajah beranak Mekah. Nah, tentera Abrahah mari nak serang, nak perutuh Baitillah. Nah, lalu Allah Taala kirimkan tayran ababil. Burung ababil. Bukan burung babe. Ni babe ni ikut bahasa Kelantan lorak Kelantan makna tolu. Bukan burung babe tolu makna gitu dak. Ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Gerejam pokok Abrahah ni dengan batu. Nah, daripada neraka. Sehingga mati habis. Nah, Abrahah dengan gajah-gajah dia sekali. Maka sebab itulah orang-orang Mekah ketika tu dia namakan ni tahun gajah. Tak ada kalender hijrah. Bila ada kalender hijrah? Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah kedua, orang yang pertama dapat panggilan Amirul Mukminin. Zaman dia baru tercetusnya kalender Hijriyah. Zaman dia. Bulan tu ada dah. Muharram, Safar, Rejab, Sya'ban. Ni sejak zaman orang kafir jahiliyah sudah ada. Tapi tahun tu tak ada. Menyebabkan Abu Musa Al-Asy'ari mengadu pada Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin. Susah kita kerajaan. Surat kerajaan bertimbul-timbul. Hari bulan, tarikh ada, hari bulan ada. Tahun tak ada. Tahun tak ada.
Kat 10 lah. Semua sekali 5 Muharram. Ni 5 Muharram tahun bila? Tak tahu. 5 Muharram juga. Ni 5 Muharram juga. Alangkah baiknya kalau kita ni ada kalender sendiri. Zaman Sayyidina Umar tu baru ada kalender hijrah. Nah, dah kalau kita tak ambil pakai sahabat, nak pakai hak bulat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang sekarang tak ambil pakai hak sahabat ni. Nah, tarawih 20 dia kata tarawih Umar, bukan tarawih Nabi ya. Dia mana dia psikologi dia mana tinggi Umar dengan Nabi Muhammad. Ayat tengok tu. Nah, Nabi ya, ada Nabi lapar. Sedang molek hok dia malah mayat dah sebenarnya. Kalau malah royak malah senang. Ambo ni malah sebenarnya. Kita buat lapar senang. Jadi tak balah. Ni nak pandai rekor-rekor hukum, nak rekor-rekor hok dalam kitab duk sebut comel dah. Tarawih 20. Nah tu ni. Khilaf ada 30 ni. Oh bukan ke bawah, angka dia ke atas. Kau banyak. Mana banyak 30 dengan 20. Orang gila jawab 20. Banyak pada 30 ni. Dia ni orang kena masuk ngaji tadika balik, ngira-ngira tak pandai tu. Tentu dah banyak 20. Mana 30 ni? Amalan ahli Madinah. Karena deki cemburu popok Mekah boleh tawaf. Ngap atas maya 2 rakaat rehat tawaf. Madinah nak tawaf tak boleh. Pak kita tak boleh nak tawaf. Kamu duk tawaf masjid ni labbaik Allahumma labbaik. Allah orang tuduh Syiah pula dah. Acak lah ni kerak benar tuduh Syiah ni. Kuat benar tuduh Syiah. Orang hok berdoa awal tahun akhir tahun Muharram itu semua kena tuduh Syiah. Lagu mana cara dia kata? Dia kata, hamba pun nak suka nak cakap benda gini ni. Sungguh. Jadi kau bodoh pula kita duduk jawab dalam. Tak jawab, demo duduk ceramah sedap. Kalau kita jawab, jadi bazir masa kita. Tapi kok mana kena jawab? Dia kata orang yang memuliakan, golongan yang memuliakan Muharram ni ialah Syiah. Dalilnya mana? Bila tiba 10 Muharram, orang Syiah pun ambil besi-besi ke apa-apa, alat-alat yang tajam, ya darah ke kepala dia, badan dia. Maka sebab tu Syiah bila masuk bulan Muharram, dia berdoa. Tengok pandai dia reka sendiri jahat tak jahat buat ni. Allah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis sahihaini. Sahih Bukhari dan Muslim. Afdalus shaum ba'da Ramadana. Syahrul Muharram. Selebih-lebih puasa selepas daripada bulan Ramadan ialah bulan Allah, yakni Muharram. Tengok. Nabi sendiri mempernamakan bulan Muharram ialah bulan Allah. Bulan Muharram ialah bulan Allah. Nabi memuliakan bulan Muharram. Data-data orang yang memuliakan bulan Muharram ni ialah Syiah. Nabi Muhammad Syiah ke? Jahat sungguh buat ni. Dituduhnya habaib. Habaib jamak bagi Habib-Habib ni. Kok mari ni. Dia katanya puak-puak Habib-Habib ni Syiah. Habib Umar bin Hafiz daripada Yaman, Syiah. Nama Umar Syiah. Pelik sungguh. Ada ni. Walha Syiah. Di Iran baik, di Iraq baik, di Syria baik. Ma'ruf dan maklum di kita. Hanya budak kanak-kanak yang bernama dengan nama Abu Bakar, Umar, Uthman, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa alaiha salam disembelih, dibunuh oleh puak-puak Syiah ni. Data-data Syiah sendiri namanya Umar, nama Abu Bakar bin Salim. Bukan Salim Iklim bukan. Tu Salim lagu lain. Syiah datang ke dia. Ni orang panggil tahmatul fawahish. Tahmahan yang jahat. Saja nak jadi pecah belah umat Islam. Saja nak menanamkan bibit-bibit kebencian dalam dada-dada umat Islam. Maka ini bukan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cam kata cara orang ni cara Nabi ke tak, kita tengok dia bawa orang ni ke arah mana. Tengok Syiah. Cantik bersolat. Comel bersolat. Ulama-ulama Syiah serba besar lagi pada serba hamba ni. Bergulu-gulu. Comel. Janggut putih berseri muka. Khomeini tu.
Nah, revolusi Iran tu. Nah itu ni. Nak tanding kezuhudan dia, tak ada pemimpin negara yang dapat bertanding dengan zuhudnya Khomeini. Dalam rumah hanya ada almari sebuah dengan Quran sebuah. Tengok. Zuhud bah. Nah, tapi dalam kitab dia, bersembur tahid gigi, duk laknatkan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jahat tak jahat? Nah, caranya bagaimana? Mula-mula dia bawa kita ni cinta kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bukan Syiah, kami ni bukan orang yang sesat. Kami ni mazhab ahli bait. Bukankan dalam hadis-hadis kitab-kitab ahli sunnah kamu, Nabi bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu abada in tamassaktum bihima, kitab Allah wa itrati ahli baiti. Aku tinggal dua perkara yang kamu berpegang tidak akan sesat sampai bila-bila, yakni kitab Allah, Quran, dan itrahku, yakni ahli keluargaku. Dan Nabi sabda, alimu auladakum bihubbin nabi wa ahli baiti. Ajar anak kamu supaya cinta pada aku dan ahli keluarga aku. Aja bawa comel mula-mula. Betul juga kita pun. Mula-mula. Nah, siapa keluarga Nabi? Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa alaihi salam, Hasan dan Husain. Nah, radhiyallahu anhuma wa alaihimus salatu wassalam, dan zuriat daripada keduanya. Lalu dia pun tekan cerita Sayyidina Husain. Cerita Sayyidina Husain ni begini-begini. Sayyidina Ali lagi dia tekan. Tidakkah Nabi bila balik daripada Hajjatul Wada', Nabi bersabda pada tempat yang bernama Ghadir Khum, nah, man kuntu ana maulahu fa aliyu maulah. Siapa yang aku adalah maulahnya, maka Ali adalah maulah dia. Ni wasiat Nabi. Tiba-tiba Abu Bakar dan Umar dah mengkhianati wasiat Nabi. Tengok. Kita pun nak marah dah pada Abu Bakar dan Umar ni. Nah, lebih lagi dizalimi ahli bait Nabi bila zaman Sayyidina Al-Husain alaihi salam. Nah, dibunuh ahli bait di Karbala. Sedih tak? Sedih. Nah, tu ni jawab sedih. Dah bila sedih, katak dada Dum katak dada. Ada pok kita katak dada. Orang masjid Sungai Nibung katak dada tak? Gelegung katak dada. Habib Syekh hok mari duk yahanan ada katak dada tak? Dah Syiah di mana? Nah, dia kata ada buat Syiah ni. Tengok dalam YouTube tu. Nah, yang nasyid ritual dia panggil dom katak dada. Siapa 10 Muharram bukan setakat katak dada, buat darah tubuh nah pula. Ada orang Sungai Nibung buat darah tubuh ke tu. Nah, ambil pedai, kau ambil keris, kau cak atas kepala, we nampak ada berdarah sikit ada. Tak ada. Dah kenapa kita dituduh Syiah? Walhal kita bukan berdarah tubuh, bukan kita katak dada, kita kacau bubur surga. Dan ni sedap boleh makan buka puasa. Nah, kacau bubur surga ni, nah, dia sedap dia kerana kerja sama. Nah, apa yang penting kerja sama. Dah tu ni. Kerja sama. Ya ni tak boleh tinggal. Kalau tinggal punah bubur surga. Nah, ia tak supa bubur lambuk. Kacau tu gak habis penat. Nah, penat sungguh kacau bubur surga tapi makan semulut tak sira. Nah, dia cepat muak ke tu. Nah, dah kalau nak marah orang kacau bubur surga lepas tu tak makan bubur surga kerana bazir. Nah, suruh kacau bubur lain pula, banyak lagi bubur, jangan duk marah orang kacau bubur surga. Nah, kacau bubur lambuk ke, ikut pergi. Asal kau makan ni. Nah, dak apa pizza terus, panggil kambing apa, tak ada masalah. Nak yang penting buat makan untuk orang buka puasa. Tiba-tiba dituduhnya kita Syiah. Allah. Nah, tak baik tuduh-tuduh gitu. Nah, dia ni Syiah ni teruk. Nah, teruk tak teruk Syiah. Pernah dalam sejarah dia menawan haramain, dua tanah haram Mekah dan Madinah. Selama mana? Selama tiga kurun. Nah, Syiah Qaramitah pernah memerintah Mekah selama 300 tahun. Selama 300 tahun dia pernah memerintah Mekah dan Madinah. Sepanjang Mekah dan Madinah di bawah pemerintahan Syiah Qaramitah, tidak ada seorang pun orang ahli sunnah wal jamaah dibenarkan untuk naik buat haji dan umrah. Kena sembelih lah apa? Tengok. Popok ni popok hulu. Popok pelampau. Nah, ni bahaya. Bahaya. Kalau kita hidup zaman tu, boleh kita buat dalil. Dah kalau Syiah ni sesat, kenapa Allah Ta'ala bagi
Dia memerintah Mekah. Nak kata ni. Kan orang sekarang kan, bila kita kata tak betul ni jalannya cara puak-puak Wahabi ni. Nah, dia kena baca gitu. Wahabi. Bukan Wahbi. Wahbi lain. Nah, Wahbi ni Abdul Wahab bin Rustum. Nah, satu gerakan Khawarij juga. Nah, disedak puak ni. Dia tak say orang panggil dia ni dituduh sebagai gerakan Khawarij. Lalu dia pun buka dalam kitab sejarahnya, ada satu kelompok yang dipanggil dengan Wahbi. Siapa dia? Nah, yang diketuai oleh Abdul Wahab bin Rustum. Nestung mana pula yang mari ni dah ni. Betul, hak tu dipanggil dengan Wahbi dengan sukun ha. Nah, adapun hak dinisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ialah dengan panggilan Al-Wahhabi. Nah, sama ke Al-Wahhabi dengan Wahbi? Sama tak? Kalau ada kata sama, tak telinga tak korek tu. Hari Jumaat pun tak korek lagi tak telinga ni. Berat benar ni. Nah, ataupun pekak dua tu lah, tak lagi dah. Nah, tu ni. Tentu tak sama. Wahbi lain, Wahhabi lain. Nah, Wahbi teruk, Wahbi teruk, Wahbi. Wahbi teruk. Wahhabi teruk sikit. Dalam teruk sikitnya, dia masih lagi membenarkan kita pergi naik haji ke Mekah, buat umrah ke Mekah. Bukan Syiah pun dia benarkan lagi. Tengok. Dari segi muamalat masih lagi bertoleransi. Tapi jinayah di dalam kitab-kitab ulama Najdi, ulama Al-Wahhabi, ini tidak mungkin dipadamkan oleh ulama-ulama Wahhabi sendiri. Mana jenayah dia? Banyak. Nah, kita orang Asy'ariyah Maturidiyah sejak daripada tok nenek moyang lagi. Ahli ulama berkurung-kurung dah. Nah, siapa kau Syekh Daud Fatani, Syekh Ahmad Zain Fatani, Syekh Arsyad Banjari, Syekh Abdul Samad Palembani, Syekh Muhammad bin Nafis, nah Al-Banjari. Semua ni ulama-ulama Jawi kita daripada Arab siapa kau Melayu. Semua mengikut akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi bagi ulama Najdi, ulama Wahhabi, Asy'ariyah Maturidiyah laisu min ahli sunnati wal jamaah. Tidak boleh dipanggil dengan panggilan ahli sunnah wal jamaah. Dah panggil berapa? 15 gelaran. Yang pertama, musyrikun, orang kaum musyrik. Musyrik tu. Berat. Ini jenayah ilmiah. Dari segi perbuatan tu boleh jadi tak nampak dah jenayah buat dia. Kalau dia pandai, nah, dia masuk gosok atas belakang. Nah, kita bukan nak lawan adat. Kita bukan nak lawan tok nenek moyang. Nah, kita nak ikut Al-Quran dan Sunnah. Kena hak tu dua butir tu rebah lalu kita. Al-Quran dan Sunnah, rebah lalu kita. Ya selalu. Nah, dah alim ulama kita tak ikut Quran dan Sunnah ke? Nah, dalam khutbah pagi tadi, tengah hari tadi. Pagi tadi mana ada khutbah? Nah, Jumaat tadi. Nah, Allah Taala ambo sebut tentang Allah Taala tidak menghapuskan budaya baik yang telah dibuat oleh kafir jahiliyah. Mana? Kenapa dinamakan Muharram? Bulan Muharram? Karena bulan ini diharamkan peperangan sesama kabilah Arab di zaman jahiliyah lagi. Zaman jahiliyah lagi, orang Arab ni dalam bulan Muharram dia merdeka, tak perang. Nah, ni adat yang baik ni daripada tok nenek moyang, adat yang baik. Mari Islam perkekalkan. Nah, bahkan Islam tambah 3 bulan lagi. Wa minha arba'atun hurum. Zalika ad-dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Nah, daripada 12 bulan dicabut 4 bulan haram. Kalau orang kafir jahiliyah hanya 1 bulan haram, yakni bulan Muharram, Islam tambah 3 lagi. Dengan perkekalkan 1 bulan yang haram dah di zaman jahiliyah mula. Tengok. Allah Ta'ala merela membiarkan adat yang baik yang telah dibuat oleh kafir jahiliyah. Oleh tok nenek moyang orang kafir jahiliyah mula. Apatah lagi tok nenek moyang kita ni bukan orang kafir, orang Islam. Tok kita Islam, moyang kita Islam. Cai kita Islam, cor kita Islam. Boleh jadi nyok barulah jumpa dengan Hindu ke Buddha. Islam sampai pada cai cor nyok moyang. Tok kita ni comel, adat comel. Masya Allah. Bila siapa Muharram, dia peringat ma'al hijrah.
Padahal hijrah Nabi tak berlaku dalam bulan Muharram. Nah, hijrah Nabi berlaku dalam Rabiul Awal. Nabi keluar rumah 2 Rabiul Awal, Nabi sampai ke Madinah 12 Rabiul Awal. Dah kenapa bila sampai Muharram ma'al hijrah. Awal Muharram ma'al hijrah. Sudah. Nah, awal Muharram ma'al hijrah. Ada nasyidnya dalam YouTube. Nah, awal Muharram bermulanya hijrah. Bila awal Muharram mula hijrah? Tengok dalam YouTube. Ada bermula hijrah pada bulan Rabiul Awal. Tapi tok nenek moyang kita dulu lain sikit. Rabiul Awal Maulid. Nah, buat maulud. Oh, kapu panggil bukan buat maulud. Maulud ni tempat lahir. Kalau buat maulud kena pergi Mekah. Lah Nabi lahir Mekah. Buat maulid kelahiran Nabi. Nah, Rajab Isra Mi'raj. Ramadan nuzulul Quran. Muharram ma'al hijrah. Oh, pelik. Kenapa gitu? Nak isyarat pada kita mengingati Nabi ni tak kira dalam bulan mana. Nah, tak kira pada tahun bila. Bulan mana, tahun bila, minggu apa, hari apa. Nah, saat bila, jam berapa, mesti kita kena ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang pada kamu hai manusia. Nah, rasulun yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min daripada anfusikum, daripada anfus kamu. Tengok. Daripada anfus kita. Bila tu Adam kita alaihi salam turun ke dunia, doa dia munajat dengan Allah Taala sama. Mana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna. Hei Tuhan, kami zalamna anfusana. Kami menzalimi diri kami, anfus kami. Kami menzalimi anfus kami. Min anfusikum. Rasul ni daripada anfus kamu. Tuhan tak kata min ajsadikum, daripada jasad kamu. Min anfusikum, daripada diri yang bernama anfus kamu. Boleh deh? Boleh tak? Kokoh. Slow-slow. Jangan pening. Azizun alaihi ma anittum. Harisun alaikum bil mu'minin. Terasa sangat berat dia melihat bebanan yang kita tanggung. Allah. Sangat menjagai kita orang mukmin. Sehingga Nabi kata kullu anbiya da'watu mustajabatun indallah. Tiap-tiap nabi itu ada doa yang pasti diijabahkan oleh Allah Taala. Dan nabi-nabi dulu telah gunakan untuk diturunkan bala malapetaka pada umat dia yang derhaka pada Allah Taala. Nabi-nabi dulu. Tapi aku tidak, Nabi Raya. Aku simpan untuk umat aku supaya tidaklah mereka ni masuk dalam neraka. Nabi SAW simpan doa yang akan makbul, yang akan dimakbulkan oleh Allah untuk kita. Untuk kita. Tu Nabi Muhammad SAW. Hidupnya sangat rahmat. Sehingga dalam Sahih Muslim, bila sahabat Nabi kata, ala tad'u 'alal musyrikin ya Rasulullah. Senang-senang ya Rasulullah, kita doa bala pada puak kafir Quraisy ni. Kita doa KO terus. Kita doa mampus terus puak kafir Quraisy. Susah. Nabi kena perang, kena hijrah, tinggal tanah air, tinggal harta, tinggal rumah, tinggal segala benda. Selas tinggal pergi tanah air orang. Untuk apa? Untuk Islam. Untuk paut manusia masuk ke dalam syurga Allah. Seolah-olahnya Nabi nak suruh kita ni makan. Nak suruh manusia ni pakat makan. Ada manusia ni lapar. Tapi manusia ni tak mahu makan. Sanggup bertumbuk dengan Nabi. Sanggup bergocoh dengan Nabi. Sanggup berbunuh dengan Nabi. Walah Nabi ajak makan, marilah makan nampak mu lapar ni. Tubuh pokok tulai boleh bila.
Nah itu ni, lapar nak ai makan. Oi, tak sai, gocah ha. Oh, gitu seolah-olah. Nak gocah dengan orang ajak makan, pelik sungguh pokok kafir Quraisy dulu. Nah, siapa setengah-setengah tu letih dah gocah dengan Nabi. Biar makan ya. Pak Abu Sufyan radhiyallahu anhu gapo letih lah kau dah. Tak yakak dah lapar. Nah, baru makan. Setengah-setengah tu mati dalam keadaan lapar gitu. Nabi nak orang ni masuk syurga. Nah, siapa sahabat tengok letih ke Nabi perang. Nah, siapa patah gigi-gigi, darah dahi-dahi. Senang-senang ya Rasulullah doa bala. Nah, tak Allah Taala tak terima doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kasih dia. Dan ni sabit dalam hadis. Nah, Nabi Adam tu bertawasul dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, walahan Nabi kita belum ada lagi. Hingga Sayyidina Umar bin Khattab tanya, "Mata wajabat lakan nubuwah ya Rasulullah?" Bila lagi engkau jadi nabi ya Rasulullah? Nabi kita jawab, "Kuntu nabiyyan wa adama bainal ma' wat tin." Wa fi riwayatin wa adama bainar ruhi wal jasad. Aku jadi nabi ketika mana tu Adam di antara tanah dengan air, di antara roh dengan jasad. Ketika tu aku ni jadi nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Belum ditabarkan lagi dah. Nabi tu nabi dah. Nah, senang-senang doa bala ya Rasulullah. Nah, senang. Boleh balik kampung lalu Mekah. Tak perlu kita duduk perjanjian Hudaibiyah, gapo semua sekali. Tengok. Susah payahnya. Nabi jawab, "La. Innama bu'istu rahmatan wala ub'asu azaban wa fi riwayatin wala ub'asu lanan." Aku diutuskan untuk rahmat, untuk cinta, bukan untuk diturunkan azab sesama manusia atau melaknat sesama kita, tidak. Itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang namanya agamanya Islam, salama yaslumu salman wa silman wa salamatan. Islam dengan makna selamat. Tiba-tiba kita usahkan orang kafir nak selamat dengan kita. Orang Islam sesama kita tak selamat daripada bahaya lidah kita dan tangan kita. Orang Islam kita katakan mereka musyrik. Orang Islam kita katakan ahli neraka. Allahu Akbar. Nah, ya patut kita nak orang Islam pakat jadi ahli syurga. Tapi kita pakat kata mereka ahli neraka. Nah, menangislah Nabi SAW kalau ada umat seperti ini. Mana? Umat yang tidak ada dalam qalbunya rahmat, syafaqah, mawaddah. Tidak ada dalam jiwanya cinta, rahmat, cinta, kasih dan sayang. Nah, kenapa? Karena dalam jiwa kita penuh dengan sifat marah, benci dan dendam. Yakni sifat bagi iblis, laknatullah. Nah, iblis hebat ibadat. Hebat. Dia semayang sejak di bumi sampai ke langit. Tu imam masjid Sungai Nibung pernah naik ke langit? Ada? Ada pernah anak moking mari nak cari tu imam? Tu imam ada? Tu imam? Tu imam tak ada dah lah ni. Tu imam gimana? Tu imam 3 hari dah tak ada. Tu imam naik ke langit pertama dah. Naik martabat dah dia. Kita sekarang nak cari tu imam baru lah dah. Tak ada. Tu imam masjid negara pun tak naik ke langit. Tu ni. Tak ada. Cari-cari tu imam masjid negara duk mana tu imam masjid negara? Tak ada, kata kena tapa itu naik ke langit dah tak ada dah. Kata ni. Ada. Tak? Syekh Abdul Rahman Sudais, tu imam Masjid Haram tak pernah naik ke langit. Semua semaya atas muka bumi. Iblis semaya ibadat sampai ke langit. Pah ke langit ke-7. Boh ke jadi tuk lebah malaikat. Ustaz tak malaikat. Al-Fadil tuan guru. Kata ni. Datuk Seri Azazi. Nama dia asal. Hingga malaikat kita tengok ada satu nama yang akan dilaknat sampai kiamat. Wa inna alaika laknati ila yaumiddin. Lalu malaikat pergi jumpa dengan iblis, minta tolong semaya hajat. Tolonglah Al-Fadil tuan guru iblis. Tolong semaya hajat lah weh. Kami puak-puak malaikat ni takut. Takut kamilah salah seorang daripada kamilah hak dilaknat oleh Allah Taala tu. Iblis apa lagi? Orang minta tolong maya hajat. Kata ni. Patut lebalan ni boleh duit bani dah ni. Selalu dah. Kata ni. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkanlah pokok malaikat ni ya Allah. Mereka takut kena laknat kamu. Mereka takut mereka lah yang di kalangan orang yang dilaknat olehmu. Ya Allah. Dia tak doa ke dia? Kata ni. Bapa? Beres dah dia. Sebab sabaku dah.
Janggut pas pusat. Jubuh, labuh, leret habis, tai ayam, tai kucing. Token dengan aku. Ni bahaya ni. Takabur. Ubak racun besar. Yang meracuni jiwa-jiwa kita manusia. Bila kita bersifat dengan sifat iblis. Bila iblis takabur, maka hati dia penuh dengan marah. Bila diperintah malaikat sujud pada tok kita Adam alaihi salam, hormat. Dan bahkan dia benci pada tok Adam. Ana khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bahkan dia dendam dengan tok Adam, bukan setakat tok Adam, sampai pada cucu cicit tok Adam. Lebih pada 7 keturunan dah ni. Berapa juta keturunan dah tok Adam ni. Tetap iblis la ughwiyannahum ajma'in. Akan nak menyesatkan seluruh anak cucu cicit tok Adam. Kemana dia nak pergi? La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jahannam semua sekali. Anak cucu cicit tok Adam. Itu cita-cita, misi dan visi daripada iblis. Karena hatinya penuh dengan takabbur, ghadab, marah, benci dan dendam. Maka kalau kita ada sifat tu, kita iblis. Walaupun berupa dengan rupa manusia, pakai kopiah, berjanggut panjang, wasabah duk tangan, qala Allah, qala Rasul mulut. Tapi kita iblis. Pernah orang muda dia tanya pada Syekh Mutawalli Sya'rawi, satu orang ulama besar rahimahullahu taala di Mesir. Orang muda biasalah, semangat. Dia tanya Syekh, ya Sidi, ya Sidina Syekh, kalau kami gi bom kelak-kelak malam disko-disko, tempat kelak-kelak dandut, orang duk galak punggung, duk cocok bintang duk minum air, duk mabuk, duk judi tu. Boleh tak Syekh? Senang. Dah pok ni tak dengar kata. Mana mari masjid pok ni? Mari masjid tak? Ada sini hak bani nak pergi kelak malam pula ni. Ustaz berhenti-berhenti lewat dah ni. Kelak malam pula dah. Ada? Biar dia orang tu terlepih kuda kali. Sejik mari juga kelak malam pergi. Ni boleh jadi dok pun nak tiru Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah. Syekh Hasan Al-Banna masya-Allah. Ulama-ulama dakwah memang hebat. Syekh Hasan Al-Banna dia dakwah masuk dalam rumah pelacur. Hingga pelacur jatuh cinta. Begitu juga Syekh Maulana Nazim Al-Haqqani An-Naqsyabandi yang difatwakan sesat oleh kerajaan Malaysia. Yang satu orang muridnya, itu ni, presiden di Turki sekarang, Erdogan tu. Itu ni. Malaysia kata sesat. Padahal presiden Turki itu anak murid dia. Hebat tak hebat dia? Ketua padri dunia masuk Islam di tangan dia. Masya Allah. Kita berapa ekor orang kafir masuk Islam tangan kita. Orang Islam pun jauh daripada kita kau ada. Tak mampu. Tiba-tiba kata kau orang sesat muda. Jangan. Adik Maulana Zakaria kau tak silap ambo, Maulana Yusuf tak silap. Dia pergi tempat Amerika di tempat-tempat barat Dia pergi masuk kelak-kelak disco ni. Dia pergi tashkil, dia pergi bayang di sana. Bukan dia pergi neraka, kamu semua ahlun nar. Tak ya gitu. Dia pergi tu dia menangis. Dia pergi salam, minta maaf, peluk cium. Teriak terisak-isak. Minta maaf lah. Habis orang duduk cocok bitar tu keju. Mana pocik tua ni? Mari-mari kata ni. Duduk menangis dalam disco orang ni. Pakok main DJ pun senyap. Pelat. Mari minta maaf. Minta maaf. Kenapa? Dia kata kerana aku lambat sampailah. Asbab hidayah tu lambat sampai pada kamu. Ni salah aku. Salah aku, bukan salahmu. Allah. Ni baru ulama sungguh. Tu baru perangai ulama sungguh. Kita akan tengok saudara kita, tengok ahli neraka lalu dah. Padahal Nabi kata al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin tu cerminan bagi mukmin yang lain. Bila kita tengok saudara kita, seolah-olah kita tengok kita. Bila tengok saudara kita dalam kejahilan, kejahatan, kebengongan, kebodohan, ketololan, ikut gila. Kita rasa kita yang kejahilan. Kita yang ke ahli nerakaan tu. Seolah-olah kita yang masuk neraka, bukan dia dak. Maka kita nasihat seolah-olah kita nasihat diri kita. Allah. Tu ulama. Itu ni, tu ulama. Gapo dah nak cerita dia tak ingat dah.
Dia masuk pergi cerita tu cerita ni. Sebab tak ada tajuk tak. Berapa kali dah mau tanya ke Ustaz Riza kita, tajuk gapo lah ni? Tak ada tajuk Ustaz, dia tulis gitu ya. Tajuk ni payahlah saudara-saudari. No, hak ada tajuk pun tak tahu nak berhenti bagaimana. Nah, hak dah biasa orang berhenti senang. Ni baca kitab. Dia baca kitab ni ada stesen dia. Nak berhenti stesen ni, nak berhenti sini ni. Nah, tu ni. Pada sebaris ya semalam ni. Nah, tajuk pun payah nak berhenti. Kalau tak ada tajuk lagi susah. Susah nak berhenti tak ada tajuk ni. Batu nak letak tajuk semula-semula. Ustaz kecek tajuk ni lah, kecek tajuk lain. Nah, sebab tazkirah ni tak tahu nak berhenti bila. Nah, Abdullah bin Mubarak, dia tazkirah sampai mati. Sampai mati tazkirah. Nah, pok kita tak tahu ni nak berhenti tak lah ni. Itu ni. Kok boleh lagi? So, pukul berapa biasa-biasa sini? Kalau nak berhenti buat gini deh. Awak gini. Awak gini sungguh jangan duduk awak tak tahu. Duduk pendal lah hati tengok kojek ambo tak sedap. Nah, duduk keling kojek. Dehem 3-4 kali. Tak payah-payah lagi ustaz. Memang kita tak payah. Kena buat gini dulu. Ustaz, kita boleh dah nak sipu lagu mana? Sipu gi lagu mana pun. Nah. Kena buat ginilah kalau nak berhenti dah. Nah, jangan takutlah. Atau takut ada adab, tak payah beradab lah. Nah, nak beradab dengan tutup guru pondok tu, dengan alim ulama masyayikh. Kita bukannya ulama. Nah, ada ni. Ustaz. Ada ni. Ahli dunia ya banyak dah. Dalam jiwa duk fikir dunia ya banyak. Nah, ulama ni orang yang beramal dengan ilmu, masya-Allah. Payah dah nak cari zaman kita. Nah, seumpama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni dia pergi naik haji ke Mekah. Kain dia soyok, terkoyak. Soyok deh. Terkoyak. Nah, kain dia soyok. Nah, dia pinjam jarum dengan kawan dia untuk jahit. Dia tinggal jarum dalam beg dia. Hinggalah dia pergi ke Iraq, balik ke rumah dia di Baghdad di Iraq. Sampai di rumah dia buka beg tengok ada jarum. Jarum hak saing dia, kawan dia duduk Mekah. Allah dia kata ke isteri dia, "Dah, sayang, sipar balik barang, kita naik ke Mekah balik." Selalu segera. Heran bini dia. Dah apa kita baru siapa? Tak ada bertorak lagi ni. Nah? Tak ada tidur apa lagi nak pergi dah Mekah. Ingat jauh, ingat dekat sekali Mekah dengan Baghdad. Kita tengok dalam peta tu. Zaman tu mana ada. Nah, flight kau ni. Lembu jini ada lembu. Unta jini ada unta jini, kuda jini ada. Lamborghini tak ada. Nah, ada Lamborghini senang dah tu ni. Oh boleh perang. Tu pun beberapa hari juga nak sampai ke Mekah daripada Baghdad. Ni naik. Nah, unta jini, kuda jini. Gi semata-mata nak hantar jarum. Allah. Tu orang panggil ulama. Nah, benda syubhat tak saya ambil. Nah, bukan hak kita kalau kita kat jarum. Nah, bila-bila telefon duk gua Musa tu telefon dah tu ni. Oi, jarum tinggal ni. Kata ni. Aku hantar gaya tahun lepas dah. Dah. Oh, beres ha. Gaya terdepan. Tak ingat dah jarum gaponya. Nak buat klik muda lain dah. Jarum tak ingat dah jarum-jarum. Kita benda syubhat kita tak ambil berat. Tu ulama dulu, masya-Allah. Maka sebab tu saat dia nak mati, Saat dia nak mati, Allah Taala buka pintu dia, penglihatan dia nampak syurga tempat dia. Idza balagatil hulqum, bila sampai roh di halqum ke? Haina idzin tanzurun, dibuka tempat kita ni. Nak nampak tempat kita syurga ke neraka. Allah na'udzubillah kalau neraka, na'udzubillah min zalik. Abdullah bin Mubarak tempat dia syurga. Bila dia nampak syurga, roh dia sampai di halqum, Allah Taala buka hijab dan nampak tempat dia di syurga. Allah suka dia senyum. Sambil tu dia tazkirah. Dia tazkirah pada anak murid dia, sahabat hendak duk mari ziarah saat kematian dia. Dia kata guana, limisli hadza falyamalil amilun. Seumpama ini Allah Ta'ala balas pada aku. Hei orang yang beramal. Hei sahabat-sahabat aku yang beramal. Teruskan beramal. Jangan akak handbrake. Jangan U-turn balik. Jangan gustai balik. Jangan tekan brake. Terus beramal. Sampai kamu dapat apa yang aku dapat. Allah. Falyamalil amilu. Sampai mati tazkirah. Sebab tu orang tanya tazkirah nak berhenti pukul berapa ni ustaz? Tak tahu. Dia mau kena buat gini. Silap air bulan bahaya pukul 1, pukul 2 nyanyi kita. Pasal gudang pukul 12.30, 12.45.
12.45. Nah. Tapi 12.45 pun mula pukul 10. Bimbang dah ni pula aku. 12.45 mula pukul 10. Belum malam. Lagi pula dia ceramah dalam KMO. Atas pentah penonton duduk dalam KMO. KMO pula gelak gelemat. Bila gelak gelemat, jadi kita tak nampak orang nak cakap ni. Nah. Bila tak nampak orang nak cakap, kita tak sedar nak cakap. Jadi bila kita nak cakap juga, kita kena pejam mata. Dan kita anggap yang ada di hadapan kita ni termasuk daripada jin bunia atoyu ke gapo dah tu ni. Jembalai mana tak nampak muka. Bila kita ceramah tak nampak muka, kita pejam mata. Nah, pejam mata ya galik keluar habis mulut. Tajuk-tajuk ke? Pasal tak tajuk lagu pok ni, berat sungguh. Nak ngang tu be. Jelas mata jaya sekali tengok. Ada lagi orang ni cakap. Nah, lama-lama tu nampak duk gini. Macam-macam gaya kata gua nak exercise. Nah, nak jadi Ultraman ke gua ni. Nah, kau nak nari poco-poco kata ni. Kalau ni sibuk kan? Kata ni. Orang menari tarian sufi dikatanya haram. Padahal benda sudah pun dijawab oleh alim ulama, benda khilafiyah. Ibnu Hajar Al-Haytami disebut dah dalam kitab Fatwa Al-Hadisiyah. Cukup dah. Tak perlu dah. Kalau awak nak kata awak maulahum. Maula mereka itu, antaranya dia kata hadis Ja'far yang menunjuk kata Nabi kata asbah takhalqi wa khuluqi fahajala Ja'far. Itu ni dalam hadis yang lain pula 3 orang hok jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib. Dua-dua tu fahajala belaka. Joget belaka, melompat menari belaka. Dia kata tak ada ni menari ni. Dan bukan menari itu sebab berzikir tidak, tapi kerana syok, kerana zuk dengan pujian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama mengambil hadis ni sebagai asal bagi tarian sufi. Nabi apa masalah? Tokek Ibnu Hajar tu lebih jahil pada maulahum. Tak tahu mari mana tiba-tiba maulahum, maulana. Maulana wal banana. Ada ni macam-macam lah. Allah. Bukan nak kata sungguh. Benda ulama khilaf, kita tak boleh nak hukum bid'ah. La tabdi'. Fi masail ikhtilafi. Tidak boleh dihukum dengan bid'ah pada masalah yang dikhilafkan. Tak boleh dihukum dengan bid'ah. Kalau tak boleh menari, tak apa. Hak peliknya menari sufi, hak ulama kata ada, hak mengharuskan, menyunatkan dan sebagainya, dikatanya haram. Tapi tarian poco-poco dibenarkan, diharuskan. Hak ni adakah dia banyak makan pek kuda atau bagaimana? Kata ni. Tarian poco-poco tahu dah. Hak sakitnya aku di sini di dalam tu. Bila joget tu. Hak tu halal. Boleh pula. Pelik sungguh hak ni. Ya hanana tak boleh. Ya wak gelar ya hanana, ya butikana lah, ya banana lah macam-macam. Pak ya wak gelar ni pokok ya hanana lah ni. Allahu akbar. Ya hanana bukan zikir. Sedap. Memang bukan zikir. Kau pernah tu imam masjid Sungai Nibung lepas maya. Assalamualaikum warahmatullahi. Afdaluz zikri fa'lam annahu ya hanana. Ada. Kalau ada memang sesak Ya hanana bukan zikir. Ya hanana itu nasyid. Ya hanana ni maksudnya apa? Beruntungnya kami. Itu maknanya. Zaharadinul muayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Telah zahirnya agama Islam dengan zahirnya Nabi yang bernama Muhammad. Ya hanana bi Muhammad. Beruntungnya kami dengan Nabi Muhammad. Tak butuh ke kita dengan Nabi Muhammad? Butuh tak dengan Nabi Muhammad? Butuh tak pakcik dengan Nabi Muhammad? Pakcik ya hanana tu. Kata ni. Butuh tu kok Melayu. Kok Arab ya hanana. Butuh. Mereka kata butuh dengan Muhammad. Ya hanana tu. Ya hanana Nabi Muhammad. Butuhnya kami dengan Nabi Muhammad. Tak butuh. Nabi Muhammad lah bekalan untuk kita selamat kembali ke akhirat. Tanpa Nabi Muhammad, bagaimana kita nak jawab soal muka nakir dalam kubur? Tanpa Nabi Muhammad, bagaimana nak selamat kita dikira di pada mahsyar yaumul qiyamah? Tanpa Nabi Muhammad, bagaimana kita nak selamat meniti titi sirat? Tanpa Nabi Muhammad, tak akan dapat kita masuk syurga Allah Ta'ala. Hak kita duk idam-idam sekarang di dunia. Tanpa Nabi Muhammad, kita tak akan dapat segala benda. Semuanya
terkait dan mesti mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad min anfusikum. Oh, baru jumpa balik tadi. Nah, daripada anfus kamu. Hamba tak tahu lah. Nak habis kuat. Tak kira kita. Nah, agak-agak kalau pukul 12 sungguh kena ada seorang tu pergi ambil KFC kau gapo. Nah, ai ikut kau gapo tak lega air kosong. Pukul 12 air kosong tak lagi. Kata ni. Oh, pukul 12 kena ada air. Saya baak kau 100 belah kau dah. Oh, pizza baru. Iya. Boleh. Kecek ni tak ada masalah saudara-saudari. Keceknya sangat senang. Ustaz, saya nak ustaz ceramah pada malam ni 3 jam. Jangan berhenti. InsyaAllah. Nah, di Johor ada satu tempat jauh. Nama apa tak ingat dah itu. Dia minta ambogi supaya ceramah tentang anfas nafas nufus. Ambo siapa lewat? Nama berapa tempat di Johor tu? Dia dekat dengan Pahang. Sempadan dah. Siapa lewat lah. 7.40 gak. Pengurusi masjid dia khenat lah dalam ucapan tu. Khenat maksud gurau lah. Hamba ingat kau sungguh. Jadi oleh kerana ustaz sampai lewat, kita denda dia supaya ceramah selama 3 jam pada malam ni. Kena 2 jam tu semelik dah popok dia. 2 jam tu gelisah duk gini dah. Mari atas surat ada kata ni. Ustaz, berhenti ustaz 2 jam dah ni. Lapar dia kata lapar. Sial kau orang tua, gastrik ke apa. Lah, dia kata 3 jam dah. Kita gurau ya ustaz. Jangan gurau dah. Jangan gurau. Keceknya senang. Senang kecek kerana lidah kita tak ada tulang. Oh, lembat kecek ni. Saudara-saudari, kita hendaklah bersifat dengan sabar. Kerana sabar adalah akhlak mulia. Dan itulah kekuatan Islam yang disebut dalam Quran. Disebut dalam Quran. Ya ayyuhan nabi, hei nabi, harridil mu'minina alal qital. Kabarkan semangat sahabat-sahabat kamu keluar ke medan Badar untuk berbunuh dengan tentera kafir Quraisy. In yakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain wa in yakum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru. Kalau ada di kalangan tentera Islam yang bersifat dengan sabar, sebanyak 20 orang sahaja akan mengalahkan 200 tentera kafir Quraisy. Kalau ada 100 tentera Islam yang bersifat dengan sabar, akan mengalahkan 1000 tentera kafir Quraisy. Marilah sama-sama kita bersifat dengan sabar, tuan-tuan sekalian. Ini sifat mulia. Dengan sabar kita kembali gemilang. Palestin akan kita bebaskan. Oh, tunggu masjid selipaya tak ada. Itu ni panjang. Tunggu masjid menata mana ambil selipar aku celaka sungguh. Dia dah tak sabar. Ustaz tak dah tak sabar. Ada itu ni. Allah. Tengok. Ceramah senang. Ceramah mudah ustaz 4 jam. Beres. Tapi 4 jam tak boleh lah. Ni kita ayat dah tadi. Dia golek gapo kena ada. Lawang sedap. Kuat lapar. Cengkambu pula kecek. Itu ni. Senang kecek. Nak amal ni hak payah. Kerana tubuh kita penuh dengan tulang belulang dan nafsu yang jahat. Payah nak beramal. Cakap sangat senang. Tu masjid selipaya tak ada dia. Mula-mula kali marah, menatai mana, popet ni apa. Allah. Boleh ambil lah nak ambil selipar hamba tak apa. Ambil tak apa. Dia kata, ustaz nentera sekali susuk selipar dia. Ambil kita pergi cari selipar lain. Hamba tak apa ustaz insya-Allah. Bak selipar. Bila lagi nak jadi tok kenali dah dia ni. Nak buat amal tok kenali. Tok kenali kenal tok kenali Kenal tak orang Penang kenal tok kenali? Tok kenali. Orang Kelantan kalau tak nak tok kenali kena cerah tolak 3 Kelantan dia tu. Tak layak jadi Kelantan. Tok kenali ni wali Allah besar di Kelantan. Dia jalan tak pakai ni selipar. Sampai luka kaki dia, naik ulat-ulat. Bila ulat tu jatuh dia ambil letak balik. Allah, tingginya ihsan, sifat rahmat, syafaqah, mawaddah dia. Sifat cinta kasih sayang dia sangat tinggi. Ulat hak jatuh tu dia letak balik. Ni rezekimu ni Allah. Toleh kita gitu. Ini orang-orang wali Allah dia lain. Dia ada maqam redha, maqam taslim. Maqam taslim ni maqam orang hak tak kenal dah orang dengan menata sama ya. Dia jumpa dengan orang assalamualaikum. Jumpa dengan lembu pun assalamualaikum. Jangan duk kata gila. Kalau kita memang gila lah gitu. Kata ni, assalamualaikum. Kalau siap. Memang tak segar dah. Demo ni bukan kita tak segar. Dia wali Allah. Hati dia tak sama dengan hati kita. Kita hati cuma penuh dengan sifat mazmumah. Deki, beci, dendam, hak tu tak boleh nak buat lagi. Takabur, mati hak ni la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqala dzarratin mukabbarah au kibrin.
Nah, tak akan masuk syurga orang yang ada dalam jiwa dia sebesar zarah sifat mukabbarah, sifat kibr, sifat takabbur, sifat iblis. Allah. Nah, Allah payah weh. Sebab tu nak beramal susah, nak kecek senang. Senang. Bila menyenggeng boleh kecek lagi. Boleh senang. Letihlah ustaz nak duduk cokoh gini. Tidur, tak apa. Tak ada masalah. Yang penting dengar ya. Oh, kalau Allah Taala bui keluasa. Nah, wa idza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, apabila mu selesai sembahyang maka mu berzikirlah pada Allah. Sama ada berdiri pun boleh. Boleh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun berdiri belakang. Nah, berdiri belakang. Astaghfirullahalazim. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Sebab kita tak pernah buat tu. Kalau kita buat kata sesak lalu dah. Mana berdiri belakang masjid ni. Padahal Quran kata boleh. Nah, tak ada masalah. Tak. Wa qu'udan atau duduk sebagaimana beradab dah kita lepas mayat duduk bla-bla zikir tak masalah. Wa ala junubihim atau baik boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu imam pun ambil bata, ambil selimut. Makmum pun ambil bata, ambil tilam gapo tung duduk. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La bising masjid ngati la ilah. Orang tengok mana orang tak ada. Tidurlah kereta ni. Boleh? Boleh. Nah, apa masalah? Islam sangat senang. Nah, jangan kita marah. Zikir lepas maya bukan bid'ah, disuruh dalam Quran. Nah, dah kalau kita sakit perut, berak lagi, bangun akak pun pergi berak. Jangan takut lah mungkin Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, takut nak akak punggung nak pergi berak ni sakit perut ni. Tapi kalau bangun kau kata Wahabi pula tak wirid pas maya ni. Oh, biar teh juga dia tak taik dia terus ni. Tu imam kok jenis wirid panjang. Nah, alhamdulillahillazi ala ni'matil iman wal islam. La ilaha illallah wa la syarika 10 kali dah. Allahumma ajirna 7 kali. Nah, wa ilahukum amanar rasul syahidallah. Tambah pula tu hak ni. Nah, subhanallah alhamdulillah 3 kali. Ya latifu ya. Berak situ jawab dia. Semua berak dah lu dah. Dah ada ni. Tak perlu. Sakit perut akak pun pergi berak. Tak masalah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak dah pahala, saya tak perlu dah berzikir apa. Bakar pun kau balik. Jangan marah. Nah, jangan kata Wahabi kau kata tu. Kata ni, tak ada masalah. Nah, Wahabi ni apabila lepas maya kita wirid, dia kata kita masuk neraka, kita wirid. Ni bahaya. Ada pun kalau tak wirid tak apa. Di Azhar tak ada. Di Masjid Azhar pak kita duk mengaji enggak. Assalamualaikum. Oh, macam-macam gaya Syekh. Ada semaya sunat, ada hak terus mengajar selalu, ada hak duk bual macam-macam. Nah, Wahabi ni bukan sebab tak wirid lepas mayang. Tapi karena dia mengatakan orang yang berzikir, berwirid lepas mayang itu bid'ah, masuk neraka. Tu hak bahayanya. Tak wirid tak apa. Nah, ni bahaya juga kadang-kadang. Ambo di Kuala Lumpur di lembaga pertanian, di lembaga pertubuhan peladan. Kuliah Zuhur, ambo siapa lewat baca Arba'in Nawawi. Bila siapa lewat, kita pun tak wirid dah lah. Assalamualaikum warahmatullahi tu ambil buku kitab juga, ambil meja juga. Qala al-musannif lalu dah baca kitab ni. Sudah mengajar, ada seorang pak cik tu mari salah, dia kata, "Ustaz ni Wahabi ke?" Kejukkah kita. Apa pak cik? Saya bukan Wahabi pak cik. Dah ustaz tak wirid lepas mayang. Allah kata pak cik. Sengeh kita Allah kata. Yang ambo ingat kau pula suruh besar ni, aku dah mucan dah. Nanti ni tak can juga. Kata bukan, kata Wahabi ni dia kata kita wirid lepas mayang masuk neraka. Kalau kita tak ambo wirid tak ada masalah. Nah, dah pahala banyak, gi. Nak berak. Nah, lapar nasi gi makan. Masalah jangan marah orang nak wirid. Nah, orang nak wirid pula belah cacang pun boleh. Belah baring tidur pun boleh. Tak ada masalah. Tu imam kena buat ni esok. Mana tu imam dia? Ada tu imam. Terawak subuh esok. Nah, pasal bawa bata, bawa selimut lah. Nah, lepas sembahyang subuh 2 rakaat kita akan berzikir sampai tidur belaka. Okey, tak ada hal. No problem. Nah, bukan bid'ah. Dia suruh dalam Quran, masya-Allah. Yang penting kita berzikir. Nah, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Sebut nama Allah akan sebagai sebut yang sangat banyak. Karena menyebut nama Allah sahaja itu memberi manfaat kepada roh kita. Nah,
Karena kita bukan hanya hidup dengan jasmani, kita hidup dengan rohani. Nah, kita hidup dengan diri yang terdiri daripada diri sendiri, yang diri rohani. Yang mana dalam kitab Imam Mawardi diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa alaiha salam, dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man a'rafan nasu bi rabbih ya Rasulullah?" Siapakah manusia yang paling mengenal Tuhannya ya Rasulullah? Nabi jawab, "A'rafa nafsihi," yang paling mengenal diri dia. Lalu sebab itulah kata ulama sufi, "Man a'rafa nafsahu faqad a'rafa rabbah." Nah, ingat tak? Ingat ke? Tahun lepas mimbar final pencetus ummah. Nah, kayak ada kau pakai sokok ku ijah dia keluar tu. Nah, dia kata ulama sufi man a'rafa. Ingat tak? Tengok dah. Kau tak tengok ni? Tak tengok dah lah dah. Oh, piu 3 dah kalau ni. Tak ingat dah lah kau piu 2. Habis sepoh madu, sepoh dibuang ke mana. Nah, okay? Kita sebutkan kata ulama sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa mengenal nafsunya, maka mengenal ia akan Tuhannya. Nah, kata siapa tu? Kata Yahya bin Maimun Ar-Razi, ditambah oleh Aba Yazid Al-Bistami yang namanya dalam IC Taifur bin Isa. Katanya guru kami almarhum Pak Suhami Gunung, nah qaddasallahu sirrahu, siapa yang mengetahui nama hakiki bagi Abu Yazid Al-Bistami, mudah-mudahan dia mati dia dalam iman dan Islam. Man arafa rabbahu fasadal jasada, ditambah oleh Abu Yazid Al-Bistami. Siapa yang mengenal nafsunya? Nah, bukan mengenal jasadnya. Kan kita banyak mengenal kenampakan jasad kan? Mu tengok aku tengok kamu, matamu bulat, mata aku sepek, hidungmu kepek, hidung aku macung, muka aku hitam, mukamu putih. Ni hok kita nampak ni. Ni orang panggil diri kenampakan, diri jasmani, diri sendiri. Allah yang nilai diri rohani. Nah, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh tu urusan Tuhan, urusan Tuhanku. Nah, ruh tu hak Tuhan nak urusnya. Nah, Allah Ta'ala tak tengok kulit hitam ke putih kah? Nah, akramakum indallahi atqakum. Bila ambil rabah, tapak kaki sudah didengar dalam syurga. Nah, itu ni. Kenapa? Karena dia mengenal diri dia. Nah, dia mengenal diri dia. Bila dia mengenal diri, mutu qabla an tamut. Mati olehmu sebelum kamu dimatikan. Berubah olehmu sebelum kamu diubahkan. Hijrah olehmu sebelum kamu dihijrahkan. Boleh sembuh belaka. Fa in arada yanzuru ila mayyit yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Abi Bakr As-Siddiq. Kalau nak tengok mayat hidup jalan di atas muka bumi, tengoklah pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ruh berada di hadratillah walau jasad berada di dunia. Sehingga Rasulullah tanya, "Mu tinggal apa pada rumahmu?" Nah, dah harta sedekah habis di jalan Allah. Jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa alaihi salam, "Aku tinggal Allah dan Rasul." Allah. Sebab tu iman dia. Nah, berat. Siapa Sayyidina Umar pergi jumpa nah. Nah, itu ni. Pergi jumpa Abu Bakar tanya. Nah, bagaimana aku nak dapat apa yang berada dalam kalbumu? Karena Nabi kata, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kasratis siyam wala bi kasratis salah." Nah, illa syai'in waqar fi sadrihi. Tidaklah mendahului iman Abu Bakar daripada kamu dengan sebab banyak sembahyang dan puasa, tidak. Tetapi melainkan kerana ada sesuatu di dalam sadar, dalam dada dia. Nah, dalam kalbu dia. Itu. Mana? Orang yang mengenal anfasnya. Sebab tu dalam istilah ulama tasawuf. Tasawuf ni, nah, bukan ilmu ayat-ayat. Nah, ilmu ni ilmu safi, ilmu bersih, ilmu yang mutabaqah dengan Al-Quran dan hadis. Kata ulama sufi tadi mutabaqah dengan hadis Nabi. Nah, yang diriwayat oleh Imam Haramain, Imam Mawardi dalam kitab-kitab yang banyak. Nah, dan mutabaqah dengan ayat Quran, wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu jadi orang yang lupa pada Allah, maka kamu akan lupa pada diri kamu. Dah gitu kan ni? Kan kita lupa pada Allah kan? Allah, hamba orang lupa pada Allah. Nah, hamba kalau orang ambil selipar, insya-Allah boleh sabar lagi. Kalau duk kedai makan lambat, order makanan, insya-Allah dapat sabar. Tapi sekarang hamba tak boleh sabar kalau bawa kereta jalan jam. Oh, tak boleh. Payahlah nak sabar ni. Tak cakap sabar, tak boleh.
Kita minat meta terbalik bawa kereta. Jadi payah kalau jalan jam. No. Nah itu ni, jalan jam. Apa bawa kereta lagu ni? Tengok, lidah ni. Bawa slow, baik naik basikal lah weh. Nah tu ni, Allah lapu. Orang puri jalan. Bawa kereta aku lewat. Jangan main. Saat kita marah, lidah kita mencaci, kita lupa lidah kita bukan milik kita, milik Allah. Nah, bukan tugas lidah untuk mencaci, memaki, nah, mengumpat, mengeji, tidak. Tapi karena kita lupa pada Allah, kita lupa diri kita. Bila kita ingat pada Allah, kita ingat pada diri. Bila kita kenal diri kita, kita kenal pada Allah. Itu Allah kait dah diri dengan Allah begitu sekali dekat. Nah, boleh tak? Dia boleh. Itu tepuk jal dia ni. Panjang lagi ni. Baru nak masuk ni. Nah. Nak berhenti ke mana? Sudahlah. Tu imam suruh berhenti dah gini dah. Nah. Dekat. Maka sebab tu ulama tasawuf dia bagikan diri ni dua. Nah. Diri makna nafas dan diri makna roh. Nah, yang Allah Taala sebut, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Nah, Allah yang pegang anfas-anfas kamu orang mati. Begitu juga kita yang tak mati ni. Allah pegang anfas kita. Bila? Fi manamiha. Saat kita tidur, roh kita Allah pegang. Roh mana? Roh yang bernama anfas dan nufus. Bukan roh yang bernama nafas dan tanafas. Kau pening dah. Nah, itu ni. Tapi oleh kerana Tuan Imam suruh berhenti, maka kita berhentilah setakat ni. Untuk mengetahui selanjutnya, segeralah pergi. Nah, pagi esok di kuliah subuh pula. Nah, ataupun kuliah maghrib malam esok kita sambung. Nah, kita sambung malam esok Nah, di tempat lain pula. Tempat mana? Ambo tak tahu ikut orang bawa ni. Nah, ambo sambung denulah pula. Nah, anfas dan tanafas, anfas dan nufus orang panggil akal dan nafsu. Nah, anfas berada di qausain, akal, dan nufus berada pada kalbu kita. Nah, nafas berada pada mulut, keluar masuk udara. Anfas tanafas berada pada hidung, turun naik nafas. Nah, maka saat kita tidur, roh kita tak ada tu. Roh mana tak ada? Roh yang mengandungi anfas dan nufus. Roh yang mengandungi akal dan nafsu. Tak ada. Sebab tu kalau kita pergi jumpa Profesor Madya, University USM sekalipun, kita tanya dia, 2 tambah 2 berapa Prof? Bila dia tidur. Ketika dia tidur tu kita tanya soalan, 1 tambah 1 berapa Profesor? Dia boleh jawab tak? Tobak tak boleh jawab. Semuanya kita bodoh Profesor ni. 2 tambah 2 tak boleh jawab ada tadi. Mula bodoh, kita tanya dia masa tidur. Bagaimana dia nak jawab? Karena akal dan nafsu tak ada. Nah, kita ambil begah hala kat depan hidung dia. Betul, begah. Dia tak rasa nak makan kerana nafsu tak ada. Nah, maka bila Allah Taala capuk balik roh kita. Dulu kata nyawa balik tu. Takkan roh tu yang pegang. Nah, ada pun roh yang ada situ orang panggil roh zabadi. Dalam istilah ulama usuluddin. Nah, ataupun orang panggil nafas dan tanafas. Hak bernafas. Nah. Berdeku tu dah ni. Tu naik hak berdeku udara tu nafas kok mulut, tanafas kok hidung. Yang mana nafas udara dia akan menyapokkan pada anfas, yakni akal. Payuh ya ustaz, anfas lah. Belik dia nak sebut. Akal. Nah, jangan balah lah. Ikutlah sebut apa pun asal makna tu kita reti. Nah, namun jadi supaya dengan orang Kelantan dengan orang KL Lumpur. Nah, ni 50 sen ni. Ni sama. 50 sen. Ini KL Lumpur. Sama. Kampung Ambo Konto Baru sama. Siap duk balah tu tak belilah. Sama 50 sen. Hak tu lah yang sebenarnya. Duit 50 sen tu je. Orang Kelantan panggil sama. Orang KL Lumpur panggil 50 sen. Jadi balas tak ada kerja situ. Orang tasawuf panggil anfas. Nah, orang ulama mutakallimin usuluddin panggil akal. Jadi udara yang naik turun masuk ni, dia menyapok pada akal kita. Maka sebab tu orang yang baca Quran, orang yang melazimi membaca Al-Quran, orang ni akal dia tidak akan nyanyuk. Karena akal dia bercahaya. Karena lafaz yang disebut tu ialah suara sautun aradun yaqumu bil hawa.
Suara-suara ni arak yang menupai pada udara, yang masuk dalam mulut, keluar kok mulut, nak masuk dalam mulut, keluar kok mulut. Bila masuk dia sapok kok akal, anfas kita. Yang menyebabkan anfas akal akan semakin bercahaya. Semakin cerdik, semakin bijak. Maka sebab tu orang yang berzikir, baca Quran, sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akal dia semakin cerah. Kalbu dia semakin cerah, semakin bercahaya. Kenapa? Nafas turun naik 124,000 nafas kok hidung dan kok mulut baik, dia gunakan untuk zikrillah. Dan bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira." Siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Quran perkataan baik, hadis perkataan baik, memuji Nabi perkataan baik. Madahun, bukan hamdun, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjanglah kalau hurai bab tu. Nah itu ni Allah. Dah. Maka bila kita puji Nabi Muhammad, apa masalah? Ya hana Nabi Muhammad. Zalikal fadlu minallah. Ikut gila nak buat lagu mana gaya pun. Menyebabkan udara yang masuk tu naik kok hidung, kok mulut kita akan menyapakkan anfas dan nafas kita. Semakin bercahaya. Semakin hidup Nabi Muhammad dalam jiwa kita. Maka orang yang hidup Nabi Muhammad dalam kalbu dia, orang ni tidak diazab oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Maka liyu'azibahu wa anta fihim. Tidak diazab mereka itu manusia. Wa anta fihim. Padahal kamu ya Muhammad hidup dalam jiwa-jiwa mereka. Hidup di dalam diri mereka. Inilah pada makna orang Badui itu tanya mata sa'ah ya Rasulullah. Bila kiamat ya Rasulullah? Jawabnya Nabi Muhammad, ma'adat talaha, apa bekalan kamu? Dia tak kata semaya tahajud banyak, jemaah rajin dengar orang mengaji. Tak. Dia kata hubbullah wa rasul. Cinta pada Allah dan Rasul. Nabi kata anta ma'aman ahbabta. Mana cinta ialah sifat jiwa, sifat roh. Sekarang kita belum ada cinta. Dalilnya bila disebut Nabi Muhammad, tak rasa getaran cinta. Bila sebut nama Allah, tak berasa getar jiwa kita. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Disebut nama apa? Wajilat qulubuhum, bergetar jiwa mereka. Maka selagi mana jiwa kita tidak bergentar dengan perasaan cinta terhadap Allah dan Rasulullah, teruskan kita berzikir. Teruskan mujahadah dengan zikrillah. Jangan hiraukan orang yang kata bid'ah. Jangan hiraukan orang yang kata sesat. Pukul 3 pagi dia kata sesak. Zikir pukul 3 pagi kata sesak. Pelik sungguh. Ini di Kelantan. Kalau pukul 3 pagi sesak, zikir pukul 3 pagi sesak, pukul berapa tak sesak zikir ni nak tanya? Macam-macam orang sekarang. Allah. Hak benda sesak sungguh. Dia tak kata sesak. Hak gigi tak ada dah 3-4 putus. Demi cintaku padamu, nyanyi. Mana kilauan emas, gigi emas, otak masih berbisa tu. Itu bid'ah tu. Apa tak marah? Marah je lah mega. Orang jadi hati ni jadi keras tu. Suka juga. Bagi orang suka sungguh-sungguh. Tu orang patut kena marah. Kalau nak marah. Tapi orang tu tak marah pula. Marah orang yang nak menghidupkan hati dengan asma Allah, dengan nama-nama Allah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jauhilah daripada orang yang nak menyekat kita daripada kejahatan, kerana itu seumpama perangai syaitan. Kerana syaitan dengan makna ba'uda, orang yang menjauhkan kita daripada Allah itu pada makna syaitan. Jadi berhenti setakat itulah. Kalau panjang lagi jadi panjang lagi. Naknya kau tu imam kena pergi cari pizza burger apa semua payah pula. Jadi mudah-mudahan yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi lepas daripada sembahyang Isyak ni, siapa-siapa yang mahu menyumbang kepada Pondok Zawiyah Rumi Sufi Jawi di Kota Damansara. Pondok kita sendiri yang kita pakak dengan 5 orang asatizah, dan kita letakkan tok guru kita, Tuan Guru Babu Adnan bin Abdul Wahab Al-Fattani Al-Azhari, sekarang sudah bergiat di Kota Damansara. Tapi belum lagi membuka kelas nizami. Maksudnya belum buka lagi kelas untuk budak-budak kata 1 sampai kata 6 untuk tinggal di sana, kerana kita belum dapat tempat. Kiralah sewa dia rumah kedai di sana, tak ada tanah dah kita ni.
Nak kita orang Melayu sekarang ni habis dah lah. Nah tu ni. Semua tinggal di udara dah belaka. Nak tak ada tanah dah kita. Kiri kanan dinding orang, tanah nak bumbung orang belaka. Atap pun atap tak apa lantai orang. Nah, tapi sangat mahal lah. Tingkat bawah saja tu 4,500 sewa. Tingkat tengah ni nak 3,000 lebih. Tingkat atas saja tu 2,000 lebih. Dan sekarang ni kita mampu sewa untuk tingkat atas. Nak tu pun bagi separuh 1,500 sebulan. Masuk campur api air, bayar gapo usaha hati ke ustaz asatizah kita apa ni. Nah, adalah dalam 4,000 semua sekali tiap-tiap bulan. Nah, termasuk buat maulid bulanan gapo. Dan target kita untuk buka kelas sekolah pondok bagi budak-budak tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Nah, dan mudah-mudahan dapat muadalah ke Aceh insya-Allah. Dan untuk melestarikan itu semua tidaklah daripada ansar kita. Nah, daripada puak-puak ansar kita yang mahu menyumbang sedikit sebanyak nak bagi melestarikan. Nah, orang panggil cita-cita murni kita di sana tidak ada kawasan pondok. Memang situ memang kawasan yang masya-Allah, tempat main biliar, tempat karaoke. Memang situ. Satu orang ustaz Karkun tu yang mari kata, "Ustaz, saya rasa tak sesuai lah buka sini sekolah." Dia kata, "Sini tempat lara ni." Nah, kata sinilah medan dia. Nah, sini medan dia. Petang-petang, nah, anak-anak pondok tu pakai santri pondok kita ni buat gas. Nah, masuk cyber center berapa ni? Nah, ni tempat orang main biliar. Nah, tempat karaoke berapa ni? Bagi tashkil suruh gigi surat berapa. Situ medan dia. Jadi kita letak situ kerana daripada isyarat guru kita supaya buka di situ. Nah, untuk menghidupkan orang panggil kelas-kelas pengajian kitab-kitab turas, kitab-kitab pondok kita di situ, dan mudah-mudahan kita dapat buka untuk kelas nizami. Nah, anak-anak tuan-tuan ke, anak-anak siapa ke yang mari untuk tinggal, untuk belajar di sana, nah dapat menimba ilmu sehinggalah dapat orang panggil menyambung, nah terus orang panggil warisan, nah alim ulama kita, tutup guru pondok kita tidak matilah orang panggil orang yang belajar kitab-kitab pondok ni insya-Allah. Dan siapa-siapa yang ingin derma sedikit sebanyak bolehlah hola selepas daripada semaya sunat ba'diyah insya ni. Nak hola sikit pun boleh, nak hola 20 sen pun boleh, ikutlah. Nak 20 naira pun boleh, RM 25 ringgit pun boleh. Nah, tapi kalau hok nak derma banyak kena tengok dalam page pondok, dalam Facebook. Dalam Facebook tu dia ada page pondok. Ada jadual pondok semua kita letak dalam tu. Dan ada akaun member pondok. Siapa-siapa nak menderma hak banyak, angka bilion 2.6 bilion, tu kena masuk dalam akaun. Nah, hak mana 20 naira kot tangan kita sudahlah. Tu ni sikit-sikit tu. Mana tahu pak kita ni ada hak nak derma 2.6 bilion juga dah. Tu boleh masuk kat tu insya-Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan orang yang menghidupkan agama kita insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي ميانمار وفي فطان وفي بلادنا ماليزيا وفي كل مكان في الأرض الإسلام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.